Bab yang ketiga, bolehkah seseorang yang bertayamum itu meniup debu pada kedua tangannya, yang terlekat pada kedua tangannya? Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abzah, katanya, ada seorang lelaki datang berjumpa Umar ibn Khattab. Lalu dia bertanya, bagaimana kalau aku berjunub tetapi tidak menemui air? Ammar pun berkata kepada Umar bin Al-Khattab, masih ingatkah lagi engkau ketika kita dalam satu perjalanan, aku dan engkau telah berjunub, adapun engkau tidak bersalat, aku sendiri pula bersalat setelah berguling-guling di atas tanah. Bila aku ceritakan peristiwa itu kepada Nabi SAW, beliau terus bersabda, buat begini sahaja sudah memadai kepadamu, sambil Nabi SAW menepuk kedua belah tapak tangannya ke tanah. Setelah meniup tangannya, beliau menyapu dengannya muka dan kedua belah tapak tangan, bahagian belakang kedua belah tapak tangannya hingga ke pergelangan. Bab keempat, tayamum untuk muka dan kedua, belakang tapak tangan sahaja. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abzah, katanya Ammar buat begini sambil Syu'bah menepuk kedua belah tangannya ke tanah, kemudian mendekatkan tangannya itu ke mulut, maksudnya lalu meniupnya. Kemudian beliau menyapu dengannya muka dan bahagian belakang kedua belah tapak tangannya. Nadhr berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Al-Hakam, katanya saya mendengar Dzar meriwayatkan daripada anak lelaki Abdurrahman bin Abzah. Kata Al-Hakam, saya juga telah mendengar hadis ini daripada anak lelaki Abdurrahman bin Abzah daripada ayahnya. Katanya, Ammar berkata, muka bumi yang suci adalah air sembahyang, ini bahan penyuci orang Islam. Ia memadai untuknya sebagai pengganti air. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman lagi, bahawa beliau berada bersama Umar ketika Ammar berkata kepadanya, kita ketika itu berada dalam satu pasukan tentera, lalu kita berjunub. Kata perawi, Ammar, beliau Nabi SAW meniup dengan agak kuat debu yang terlekat pada kedua belah tangannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abzah lagi, katanya Ammar berkata kepada Umar, aku bergeluman di atas tanah. Selepas itu aku pergi kepada Rasulullah SAW, dan menceritakan apa yang telah berlaku. Maka baginda pun bersabda, menyapu muka dan kedua tapak tangan itu sahaja sudah cukup untukmu. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Al-Hakam, daripada Dzar, daripada Sa'id anak lelaki Abdurrahman bin Abzah, daripada Abdurrahman bin Abzah, katanya saya bersama Umar ketika Ammar berkata kepadanya. Perawi ini juga seterusnya mengemukakan hadis yang sama. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abzah, katanya Ammar menceritakan Nabi SAW menepuk tangan ke tanah, lalu menyapu muka dan kedua belah kedua belakang tapak tangannya. Ini bab baru pula, bab yang ketiga, tentang setelah tepuk tu kan, tepuk tangan ke tanah, bolehkah seseorang itu tiup tapak tangan dia tu, bekas tanah kena di tangan dia tu, tepuk, bolehkah tiup atau tak boleh?
Itu persoalannya. Dia buat dalam bentuk tanya gitu. Dalam bentuk tanya. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia tidak bagi. Jawapan dia tengok hadis. Dalam hadis kita dapati memang Nabi SAW tiup, menunjukkan boleh lah. Pada boleh, apa yang tanya je. Dah boleh. Itu perkaranya. Kita ada nota di sini, 318. Nota 318 muka surat 293 tu. Yang pertamanya berhubung dengan tajuk ni. Tajuk ni pun khilaf sebenarnya. Gini kau bunyi tajuk ni, tajuk yang ketiga ni, bab ni, atau lagu lain. Sebab itu dalam nota tu kata Kirmani, di dalam sesetengah nuskhah tajuk bab ini bukan seperti di atas, tetapi begini bunyi. Tajuk bab ni bukan support tu, lagu lain. Bunyi lagu mana? Babun hal yanfukhul mutayammim fi yadayhi ba'dama yadribu bihima as-sa'id lit-tayammum. Gitu bunyinya. Lain lah. Maksud dianya, bolehkah orang yang bertayamum meniup kedua tangannya setelah menepuk tanah dengannya untuk bertayamum? Sebab kalau dalam di atas tu kan, seseorang yang bertayamum itu bolehkah meniup pada keduanya? Ini tak jelas. Sebelum keduanya tu kedua apa? Pada keduanya, dua tu dua belah tangan lah. Tapi sebelum pada tu kan mana ada sebut dua belah tangan. Tak berapa jelas. Tak ada sebut. Tapi kalau tajuk dalam nota tu kan, dia lebih terang. Tapi ada juga dah pertanyaan tu, bolehkah orang yang bertayamum meniup kedua tangannya? Bila tiup kedua tangan? Kalau dalam tajuk di atas tak jelas tu bila tiup. Dalam tajuk ni, selepas dia tepuk tangan tu ke tanah, bukan tepuk saja, tepuk untuk tayamum. Tu kan lebih jelas. Tajuk yang tersebut di dalam nota tu. Maknanya dalam Bukhari ni ada dua nuskhah. Di sini dalam satu nuskhah tu gini, supaya tajuk di atas tu lah, mengikut aku banyakkan lah yang tersebar. Tajuk satu lagi supaya ni, dia boleh berbeza. Boleh berbeza. Apa ni, tentang tajuk tu, boleh berbeza. Berkenaan dengan tajuk ni, kalau kita kata, kalau dalam Quran dia serupa dengan surah lah, nama surah. Surah apa ni, surah Fatihah tu saja tu ada berapa namanya? Banyak namanya. Ni pula betul lah, serupa dengan nama surah. Tajuk ni. Oleh itu kita kata kalau dia berbeza pun tak apa. Cuma kita boleh kata tajuk yang di dalam nota tu lebih terang. Lebih terang. Dan apa yang berlaku begini, tajuk ni tak serupa. Tajuk ni tak serupa. Padahal kitab tu kitab sama. Sebab dia penyalin. Orang zaman dulu dia tak ada mesin cetak. Kalau nak mengaji tu kat saling daripada orang yang sudah mengaji dengan seseorang tu, guru tu kita kata. Saling. Sedangkan tu guru tu dia berubah pula. Ada ketikanya beberapa tahun kemudian dia tukar sana, tukar sini, tambah. Adalah tokok tambah dia. Orang yang mengaji kemudian dia salin lagu lain. Itu punca jadi ada perbezaan ni. Orang yang mengaji dulu salin lagu lain. Tetapi maksud asas dia tu, maksud asal dia tu tetap ada. Dia nak cerita sini, boleh ke tak boleh?